Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam operation uh, OTS ni. Okey, software tu. Kita sambung pembelajaran kita. Hari tu kita buat startup punya operation. Jadi untuk hari ini kita akan buat shutdown, operation shutdown. Okey, kita akan mulakan operation shutdown untuk offshore processing facilities ni lah. Okay, model simulator dia. Okay, guna software yang sama, cara yang sama, kita akan follow prosedur ataupun SOP yang diberilah. Okay, boleh minta dengan pensyarah masing-masing lah berkenaan dengan file. Saya tak ada salinan file tu dekat komputer ni, tapi boleh minta dengan pensyarah masing-masing job sheet untuk proses shutdown. Okay, so bagi melengkapkan kita punya amali lah. Okay, so tugas yang awak perlu buat adalah seperti biasa. Okay, awak tengok video ni dulu, tengok, fahamkan video ni. Okay, fahamkan video, buat juga report seperti startup. Okay, minta maaf saya kena tukar perkataan kat sini lah. Hari tu pakai startup, so shutdown. Okay, shutdown proses lah. Okay, so buat report berkenaan dengan shutdown pula. Hari tu kita buat startup, kali ni buat shutdown. Submitkan soalan tu, submitkan report tu, minta maaf, submitkan report. Kemudian kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan inilah penyampaian saya hari ni ataupun video, awak boleh tanya pada pensyarah masing-masing. Okay, boleh rujukkan soalan tu kepada saya lah. Okay, so video ni saya plan ada satu video je, tak sama seperti startup yang mana saya pecahkan kepada dua video. Okay, so tengoklah. Okay, untuk video shutdown ni, untuk kali ni punya proses, kita mulakan dengan reducekan loading dia. Kita hari tu kita ada buka setiap choke valve di setiap wellhead punya pipeline kan. Kita ada buka choke valve dia sebanyak 50%. So kita nak reducekan load. Hari tu kita increasekan load untuk normalize proses. Okay, so sekarang kita nak reducekan load sebab kita nak shutdown. Bila kita nak shutdown, sepatutnya kita kena kosongkan everything lah. Kita buat full shutdown kali ni, bukannya apa, by skid ke by system ke kan. Kita buat full shutdown untuk semua proses. Okay, so pergerakan dia adalah kita reducekan loading dahulu. Maksud loading ni maknanya yang 50% tadi tu kita reducekan kepada 5%. Okay, kemudian kita tutup lah mana-mana wellhead yang kita boleh tutup. Lepas tu kita tutup bahagian condensate ataupun crude dan juga water. Okay, lepas tu kita tutup sistem sistem compressor ni, dua stage. Kita akan tutup daripada belakang dululah, second stage dahulu, kemudian pergi ke first stage. Kemudian kita tutup bahagian membrane. Kita tutup bahagian membrane. Kemudian kita akan isolatekan processing facilities ni. Kita isolate supaya tak ada benda yang masuk. Okay, dan kita akan depressurizekan. Kita akan buang mana-mana yang ada pressure lagi. So kita normalizekan pressure kepada normal pressure kita lah. Okay, so video akan saya letakkan pada slide ni lah. Okay, jadi seperti biasa, dah buka software. Okay, kita dah buka software, kita tekan snapshot. Okay, untuk hari tu kita dah buat cold condition. So sekarang ni daripada normal kepada
shutdown kan. So kita start dengan steady state. Bermaksud kat sini steady state ni condition dia di mana semua benda dah steady, normal, tak ada apa-apa masalah. So boleh tekan run simulation ataupun double click, tekan run without training. Okay, kita tunggu dia load mode untuk steady state. Okay, so dia berhenti pada page overview belakang ni lah, sebab hari tu saya ada buat bahagian gas punya compression. Okay, gas export punya ni, bagi pelajar yang tak tengok bahagian ataupun tak cover bahagian gas tu, tak ada masalah lah. Okay, sebab tu saya pecahkan kepada dua. Okay, untuk first, okay, kita tukarkan overview kita di sini. Okay, boleh rujuk kepada awak punya job sheet. Okay, kita ada lebih kurang 13 topik ataupun subchapter untuk kita cover. Section untuk kita cover. Okay, so ni adalah view dia seperti biasa. Kalau perasan semua cantik, dah buka, tak ada trik apa. Okay, 107 di sini. Okay, bagi mereka yang buat gas export, dia tahu lebih kurang nilai 53 point something itulah kan. Okay, saya recommendkan juga bagi mereka yang buat sampai gas export lah, sampai gas export ni tak cover kepada pelajar yang buat sampai crude export sahaja. Ni awak boleh je load steady state yang hari tu pun tak ada masalah, boleh, dibolehkan. Cuma untuk pembelajaran ni, saya takut kita ada termiss ke, ataupun yelah, masa kita buat hari tu mungkin ada benda yang tak normal ke, menyebabkan kalau kita buat shutdown ni jadi benda yang tak boleh nak kita kawal. So saya load yang asal memang dah steady state, provided by provider software inilah. Okay, okay, untuk first kita akan startkan simulation kita. Minta maaf, saya kena slowkan lah supaya awak boleh dengar suara saya. Okay, so first bila kita dah start simulation, dia akan keluar banyak alarm, beberapa alarm lah, tak banyak. Sebenarnya alarm ni merujukkan kepada mana? Kalau tengok nombor-nombor ni, kecuali 4211 ni, dia merujuk kepada tank sini lah. Kan ada low, ada low, ada low. So low ni trigger something lah, something yang macam ni, ada low kan. So memang akan trigger lah mula-mula. Tapi siapa-siapa load yang steady state hari tu memang tak ada siapa yang load yang kita dah selesai sampai ke gas export tu lah maksud saya. Okay, dia takkan keluar alarm lah. Tapi siapa yang load normal, normal punya steady state yang di provide, then dia akan keluar alarm lah. Okay, kenapa dia keluar alarm? Macam saya cakap dia trigger low ni. Kat sini, sini lagi. Yang ada satu tadi 4211 kan. Tak silap saya 4211. 4211 nya di sini, di kawasan ni. Ni. Dia detect ni kosong lagi. Tak apalah, normal lah tu, kosong. Sebab kita baru start, tiba-tiba alarm keluar. Okay, so kita mulakan section 1 kita. Kita decreasekan load. Okay, apa yang kita kena decreasekan adalah kita decreasekan dahulu bahagian minyak. Untuk decrease ni kita kena slow-slow juga. Okay, kena slow-slow, tak boleh laju. Okay, so saya suggestkan turunkan 3, 2, kemudian 1 lah. Jangan turunkan yang 1 dulu, sebab 1 ni lah yang kawal pressure dekat equipment kita. Jadi kalau kita reducekan pressure yang atas ni terus, takut trip di bahagian-bahagian kompresor. Jadi kita reducekan yang 3 dahulu. 3 dengan 2 ni kita boleh reduce serentak pun tak ada masalah. So kenaikan hari tu kita naik adalah 5%. So kita turun pun boleh guna 5%. 45,
Bila kita tutup ni, pastikan penurunan dia tu dah stabil, baru kita proceed untuk nilai yang seterusnya lah. Okay. So kalau saya lebih suka bila shutdown ni, video dia tak jadi lama lah, sebab shutdown ni mudah sedikit. Sebab tu saya tak pecahkan kepada 2, 40. Okay, kita turunkan slowly lah, jangan laju sangat. Okay, saya ambil masa 2 kali ganda je lah untuk mempercepatkan proses video ni. Okay. In real life kita tak boleh nak percepatkan, kita kena tunggu. So saya tengok dah stable, jadi saya turunkan lagi. Yang ni saya nak tengok dia stable ke tak. Makin naik, so naik tak banyak. Maksud stable lah, masa start up pun adalah kita nak pastikan dia tu berubahnya tak banyak. Bila saya maksudkan stable tu lah, okay. Kalau perubahan dia tengah naik ataupun tengah turun dengan banyaknya, daripada 50 jadi 80, tu kita jangan buat apa-apa lagi. Kalau setakat ubah 1, 2, kira kita boleh, dia dah cuba normalize lah tu. Okay. So 35, okay, 30. Yang ni pun saya tengok macam perubahan banyak. Lepas ni akan keluar alarm. First alarm yang akan keluar adalah dekat bahagian PDRC, yang biasalah. Okay. Kalau ikut pengalaman saya, PDRC akan keluar sebab kita ganggu flow minyak dan air. So PDRC, kalau ingat hari tu, PDRC tu dia control ratio between air dengan minyak yang keluar. Okay. So get ready untuk kita cater masalah dia nanti. Okay. Dah mula keluar alarm. Seperti yang saya cakap lah, PDRC dulu akan keluar. Okay. Sebab kita dah ganggu ratio dia, ratio minyak dengan air kita dah ganggu. Sebab tu penurunan kita tak boleh buat laju lah. Okay. Turun sampai berapa? Jangan turun sampai kosong terus, kita turunkan slowly. Mungkin kita biar 5. Gas mungkin kita turun sampai 10, ataupun 10 lah kot. Okay. Saya nak cuba 10 untuk kali ni. Sebenarnya dia ada beritahu sampai 10% of design flow. So kita boleh mainkan lah dekat situ. Okay. 20. Okay. Masih lagi menunggu masa dia. Okay, dah agak stabil. Apa yang penting untuk kita monitor adalah pressure bila kita buat penurunan ni lah. Pressure, dan juga pastikan flow tu masih ada. Okay. PIA 2901. So dia dah turun sikit lah daripada yang setting asal kan. 2901 tu kat mana? So kita boleh tengok lah, 2901 kat sini. Inilah dia detect low lah.
So, yelah kita dah kurangkan minyak kan, dia detect low kat situ. Okay, kita nak turunkan lagi sehingga 5. Okay, dah sampai 5. Okay, kita proceed kepada next, iaitu kita turunkan gas ni sehingga saya bagi lebih kurang 10 lah, 10%. Jangan terlampau rendah, takut pressure dia tak boleh nak cater, kekalkan 24 bar tu kan. Kalau perasan kat sini 24 bar. So kita kena kekalkan between 24 hingga 28 lah. So saya akan turun ni slow. Okay, saya akan turun perlahan-lahan. Jangan sampai dia turun terlampau laju, sebab dia akan naik balik. Okay, bila kita turunkan pressure ni, dia akan naik balik. Sebab kat depan tu dia akan, kat depan kita dah setting kan dia punya apa, set point apa semua. Dia kekalkan pressure lebih kurang kat atas ni 28 kan. So kalau bawah ni dia akan tutup lah. So biar dia naik balik. Nampak 24. Okay, ni 47, 46. Okay, dia turun. So saya cuba speed upkan lah sikit. Okay, 43. Dia kekal kat 41. Yang ni makin menurun, makin naik. Okay, makin naik balik. Kadang-kadang turun, ada fluctuate lah kat situ. Fluctuate yang tak besar sangat. Dia yang penting pressure kita boleh control 20 lebih, 23, 24. So kita turunkan lagi jadi 46. Kita tunggu dia stabilize balik. Okay, kita cuba kawal dia punya pressure ni lah, 24 tu kan. Turunkan kepada 40. Bukan pressure di sini saja yang kita akan monitor, semua pressure. Okay, semua pressure ni effect. Bila saya turunkan dia akan effect. So dia dah naik 25, so kita boleh turun. So alam ni memang macam tu lah, sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun lah. Kalau alam dia ni. So saya biasalah alam akan keluar banyak waktu shutdown. Okay, apa yang kita kena buat adalah kita cuba maintain kan.
Setiap kali kita turun memang akan berubah. Nampak? Ni kejap naik, kejap turun. Mendadak beza dia. Lagipun saya buat 10 kali speed. That's why dia akan naik bunyi. Okay. So dah 34. Saya takkan guna penurunan yang besar lah untuk gas, sebab sistem gas ni saya dah pernah cakap sebelum ni, dia kontrol belakang ni. Dia kontrol kat sini. Lepas tu bahagian compression ni bahagian gas sistem punya sahaja. Jadi agak bahaya kalau kita cuba mengubah secara mendadak lah. Macam ni, kita kena kontrol 14 bar je kat sini kan. Jadi kalau saya turunkan banyak-banyak, jadi bahaya lah. Dia akan menyebabkan trip. Boleh jadi low kat sini. Kalau awak rasa alam tu bising, inilah biasa yang berlaku kat plant. Untuk kita nak buat shutdown memang macam tu lah. Kejap-kejap bunyi, kejap-kejap bunyi. Kadang-kadang kita ignore je lah. Dah lali bunyi dia. Okay. Kalau betul-betul saya buat ni dah makan masa sejam dah. Turunkan saja dah sejam. Oh, that's why nasib baik kita ada 10 times punya speed lah. Saya nak cuba turun sehingga 10. Boleh ke tidak? Sebab kalau ikut saya punya setting biasanya 5. Tapi banyak kali saya dah buat based on pengalaman saya mainkan soft simulation ni. 5 tu boleh menyebabkan trip kat belakang. Jadi saya tak nak pakai 5, saya nak cuba 10. Okay. Lagipun dalam prosedur kita bukannya mention kena wajib sampai 5%, tak. Okay. Dia suruh turunkan sehingga 10% design flow. So kalau buat kiraan sendiri mungkin dapatlah value dia. Okay, dah turun 24. 4, 22. 20. Okay, 24. So 16. Tak maaf lah kalau ambil masa video ni. Bukan apa, kita kena follow juga prosedur dia kan. Kalau saya turun terlampau laju, kalau saya buat 100, kalau saya takut kita tak boleh nak kawal sistem lah, sebab kelajuan tu kan. Takut ada berlaku trip ke apa kat belakang. Setakat ni alam dia satu saja, so saya expect benda lain tak trip lagi lah. Biasa kalau trip dia akan keluar alam low lah kan, ataupun high. So yang duk bunyi dari tadi PDRC.
ada juga student yang saya ajar sebelum-sebelum ni, dia tutup, dia mute kan sound. Sampai satu masa tu dia lupa lah dia punya alarm tu banyak sangat. Okay, so saya tak recommend kan awak tutup alarm lah. Okay, unless awak tahu apa yang awak nak buat, awak tahu kenapa alarm tu keluar, tu lain cerita. Sekarang ni awak baru nak kawal, nak belajar. Jadi kalau awak tutup alarm tanpa awak tahu dan tak perasan pula dia menyala macam ni, okay, jadi bahaya. Okay, so saya dah turun sampai 10. Saya nak tengok dia boleh lagi naik sampai 20, 25 tak. Okay, kalau dia boleh naik lagi, kita boleh turun lagi 8. Boleh naik, so saya sampai 8 je lah. Lepas tu kita proceed kepada next punya proses. Okay, 1.2, baru 1 habis. Itu pun dah makan masa 1 jam lebih kalau nak buat betul-betul lah. 1 jam 49 minit dekat 2 jam untuk turunkan loading. Okay, itu belum lagi nak kata alarm ni. Okay, next adalah kita 1.2 monitor. So tak ada masalah monitor selagi mana alarm tu tak keluar. So benda semuanya normalize balik dan tak ada trip yang berlaku di sini dan juga di belakang ni. So pump valve semua dibuka, kipas ni pun dibuka, tak ada masalah lah maksudnya. Okay, 1.3, 1.2 pun sama, dia suruh yang 1.2 dia suruh monitor pressure, yang 1.3 dia suruh monitor level. So tadi level kat sini kan kita tengok 41. Kita dah turunkan level tadi kan, kita dah turunkan flow minyak masuk, jadi kita kena monitor lah. So habis 1.3. Okay, so kita masuk kepada section 2, iaitu kita tutup wellhead. Yang kita tutup adalah wellhead 2 dengan 3 sahaja, kita tak tutup wellhead 1 sebab wellhead 1 ni diperlukan sepanjang proses untuk shutdown, sebab pressure tak nak berlaku backflow ke apa ke waktu tengah shutdown, tiba-tiba boleh buat rosak macam-macam benda nanti. Okay, so 2.1 dia suruh tutup ni, tutup habis. Okay, kita tutup habis lah. So 5 akan jadi kosong lah. Okay, monitor yang ni. Okay, so pressure dia takkan turun, yang akan turun betul-betul flow. Turun dia tu tak banyak lah, sebab kita benda ni semua dalam pressurized, dipressurekan, dikawal pressure tu oleh wellhead yang pertama tadi dan juga yang sedia ada di dalam ni. So sebab tu dia tak berlaku trip. Ini pun sama, kita boleh kosongkan. Bila dah kosong, tap terus kosong ni. Okay, tapi pressure tak berubah lah, dia kekal kat situ lah. Kalau berlaku pressure naik, bermakna ada backflow lah, makna ada something cuba masuk. Ataupun tiba-tiba kosong, makna ada something yang kita dah terbuka macam ni ke. Okay, okay, habis 2.4. Okay, 2.5 adalah kita tutup lah pipe-pipe yang sepatutnya, iaitu jangan tutup satu, tutup 0120 dengan 0130. Okay, so kita tutup ni dulu, kosong, ni pun kosong. Okay, kemudian wellhead yang ketiga punya pipeline. Okay, dah tutup tu. Habis section 2, iaitu kita tutup bahagian crude punya wellhead. Kan ni kan 2 ni crude punya dominant. Okay, so 3 section 3 adalah kita reducekan condensate level, maknanya kita turunkan minyak tu lah. Okay, so macam mana, kita pergi kat sini. Okay, ini
3.1 kita decreasekan level yang ini, kita decreasekan daripada 41 ni kepada kepada apa? Kepada 30. Kenapa 30? Kita tak nak berlaku trip, tak nak bawah daripada 24. Jadi kita turunkan sampailah 30. So low level akan keluar alarm nantilah bila dia capai 30. Okey. Kemudian kita monitor saja. So LICA T1010 ni bila dah capai tu, okey, kita akan manualkan dia, tutupkan pipe ni supaya dia tak turun lebih rendah nanti. Apa yang kita buat adalah kita tak nak berlaku tiba-tiba dia bawah LL, low. Dia akan menyebabkan plant tu trip. Okey. So biar dia turun. So kat sini saya berani main sampai 2 kot, 2 kali ganda punya speed. Tunggu sampai dia 30. So boleh kot. So, kita lajukan sikit, nak tunggukan dia sampai 30 ni kan. Nanti kita akan buat setkan manual. Opening dia kita kena setkan kosong. Bukan kat set point, bila manual kita akan kawal opening. Nama pun manual. Kosong. Cepat. Kalau kita lambat tekan manual, nanti dia terbuka setiap waktu. Okay, so sekarang dah kosong, maknanya valve di sini tak dibuka. Okay. So seterusnya adalah 4002 dengan 4003 tutup. Nak memastikan tak ada flow dah keluar. So apa alarm yang keluar adalah kat belakang tu lah, dengan PDRC. So ni tadi lah saya cakap LICA tu 2902 tu kat belakang ni. 2902 ni dia akan low, tapi pressure tak akan drop dah sebab kita dah lock kat situ, kita dah isolate sikit. Jadi pressure tu sepatutnya kekal di situ. Okay. Next adalah kita habis bahagian 3. Kita pergi kepada section 4, turunkan air pula di sini. Okay. Decrease air, iaitu kita setkan 15 ni jadi 8. Okay. Bila dah sampai 8, kita manual kosongkan dia. So get ready, manual dan kosong. Okay, ni dah 8. Kena cepat manual kosong. Kalau bawah daripada 4 ni, katalah awak lambat kan, dia akan trigger trip lah. Okay. So dah sampai kosong, tutup ni. Okay. Tutup ini, kemudian dia suruh pergi kat belakang ni, dia suruh tutup ni. Okay, so FOD 13005 dengan 006 kita tutup. Yang lain pun, yang bawah ni pun sama tutup kalau ada buka. Okay, kalau dia buka kita tutup. Okay, so bahagian water level selesai. Dan kita nak tutup bahagian crude export punya, iaitu dekat peak launcher and peak receiver, pigging line lah kan. So kita closekan dengan kita tutup ni, close, dan juga ni close. 2900 dengan 2910. Okay. So isolation valve, maknanya kita nak isolatekan valve ni. Yang ni semua ditutup lah, dan juga ini ditutup. Kita nak isolatekan sistem ni, jadi pressure takkan drop lah. Okay.
Kemudian 6.0 section 6. Okay, tadi kita dah kawal bahagian air tadi kan, water punya sistem. Okay, tadi kita dah decreasekan level air. Sekarang kita nak tutupkan lah sistem air ni, sistem air punya control. So first kita tengok dekat PDRC ni. Okay, kita setkan manual dan kosongkan dia. Okay, manual dan kosong. Lepas tu 6.2 PIC 4212 dekat belakang ni. Okay, dia suruh kita manual dan close, manual dan kosong. Open is 100 kalau close is 0 lah. Okay, 6.3 kita turunkan minyak dalam ni, iaitu dengan kita kontrol ni daripada 35 kepada 20. Dah dia capai 20 nanti kita tekan manual dan kosongkan. So sebab tu saya tak recommend awak pakai speed lah. Takut awak lambat tekan manual dengan kosong, sebab ni sentiasa buka je nanti. Okay, sekarang dah 28. Kita nak tutup lah nanti ni. Valve ni kita pastikan dia tutup nanti. Okay, speed up sikit. Okay, so manual, get ready, kosong, enter. Okay, selesai bahagian ni 4213 kita tutup. Dan juga apa lagi yang kena buat? 6.5 sudah. 6.6 decrease condensate level. Yang ni lah, high dengan low tu kepada 28. So cerita dia memang tak ada, so, tak payah ubah pun tak apa. Level di sini tak ada, so tak perlu buat apa-apa pun, tak ada masalah lah. 6.7 4211 tutup, memang dah sentiasa tutup. Okay, 6.8 okay, dia akan tutup bahagian hydrocyclone di sini. 01 tutup. 3009 so kat belakang tadi lah kot. 30, sorry, kat sini lah 3009. Oh sorry, kat bawah ni tak perasan saya, minta maaf. Ok, 003 004 tutup. Saya baca nombor belakangnya sebab kita pergi dekat sistem nama dia 2013. So saya tahulah sebut belakang je nombor. Ok, lepas tu pergi kat sistem 2014 pula. 2014 457812 semua tutup. So ni tutup, 45 tutup. Okay. Ni kalau dah capai 28%, kalau katakan ada lah value, dan baru boleh tutup lah macam ni. Ok, selesai. Dah habis ni. Ok, nak tutup gas wellhead pula sekarang ni. Kan kita dah isolate dah semua benda kan, semua benda kita dah isolate. So alam macam tu lah, biasalah. Ok, saya nak pastikan, saya nak check dulu kat belakang ni ada trigger trip tak. Setakat yang saya nampak ni tak tutup, ni tak tutup, maknanya ada flow lah. Ok, maknanya tak tutup lagi. Ok, so kita habis section 6, kita pergi ke section 7, nak tutup gas wellhead ni. Ok, so dia suruh tutup lah ni, daripada 8 ni kepada kosong. So 6 pressure
pressure ni akan turun. Empat, dua, kosong. Ok, saya dah tutup. So dia macam itulah. Ok, monitor dan juga tutup bahagian dua ni tadi. Ok, so kita dah habis bahagian gas. Kena cepat-cepat sikit, kena pergi dekat bahagian ni lah, bahagian kompresor ni. Kita kena pergi kompresor 2 dahulu. Sini. So flow dah tak ada. Okay. Kalau tengok dia tak trip pun. Okay. Okay. So pergi kepada section 8, 8.1, ensure V2050 ini. Okay. Tak ada minyaknya. Kalau ada minyak kita kosongkan. Okay. Sekarang saya tak boleh buka pun. Sebab apa? Sebab minyaknya terlampau rendah. Jadi selesailah kat situ. SDV 2014 ni tutup. Okay, dah tutup pun. Shut the second stage compression system by closing 2015. SDV 2015 kat belakang, iaitu yang bahagian discharge ni. Kita export tu kita dah tutup. So dia isolate lah. Pressure akan ni lah, akan stable kat situ je lah. Okay. So bila awak tengok kat sini, bila dah nampak tu, dia akan operate pada 7634. 7634. Okay. Dia akan operate pada lebih kurang macam tu lah. Dia punya rotating Okay. Lepas tu bila dah capai 7634, dah bawah pun, kadang lebih kadang kurang lah. Lebih kurang dia punya RPM. Okay. Switch off second stage compressor bila dia dah capai minimum 7634 tu kepada kosong. So nak switch off is kita tekan saja ni, kita offkan dia. Dia takkan off secara automatik. Dia takkan terus drop zero lah. Sebab benda tu masih berputar kan. Okay. So kita dah off yang tu. Monitor pressure 2014 ni. Okay, tak ada masalah. Discharge cooler. So dah tak ada function lah bahagian sini. Jadi kita boleh tutupkan lah. Sebab kita punya compressor pun dah tutup. So suhu pun sepatutnya okey lah, so-so lah kan. Tak adalah nak naik sebab tadi kita punya kompresor dah tutup. Okay. 8.7. Okay. 8.7 PIC 2017. So kita cari PIC 2017. Kat mana? Ni. Okay. PIC 2017. Manual dan kosongkan. Okay. Manual dan kosongkan. Kemudian 8.8 SDV 2012 dah tutup. SDV 2012 kat sini dah boleh tutup. So secara kasarnya kita dah isolate sistem second stage. Okay. Tak ada gas masuk, tak ada gas keluar lah. Okay. So pressure kekal di dalam keadaan sedia ada. Okay. Lepas tu 8.9 kita tutup isolation valve dia, FOD lah. Yang ni 11/2001 jadi kosong. Kemudian 11.002 yang cecair kalau ada. Okay. Dan yang satu lagi 12/2001 12/1/2012 dekat ujung ni kosong. Okay, selesai sistem ni, kita dah isolate betul-betul. Okay. So next kita pergi ke sistem dryer. Okay, sistem dryer kalau perasan
Yang ni kita dah merahkan tapi yang lain tak merah lagi. Itu bermakna awak buat proses ni betul-betul. Kalau awak buat yang belakang ni tapi kat depan ni dah merah tiba-tiba, tu bermakna plan awak dah trip. Plan awak dah tutup dengan dari segi sistem keselamatan dia lah, sebab dia detect lolo kan, macam tu. Jadi kira step yang saya buat ni masih lagi cantik, tak ada berlaku trip. Kita pergi kepada uh, section 9. Okay, 9 dia suruh pergi kat sini dulu. Dia suruh turn off gas heater. 2420 ni nak turn off sajalah. Tekan huruf E ni kan, dia switch dia kat situ. Okay, dia suruh when the temperature of gas heater has stabilized, turn off yang ini. So kita nak tutup pun suhu tinggi, so jangan tutup lagi lah. Kalau saya tutup ni nak takut yang ini suhu dia naik. So yang ini pastikan suhu dia tak tinggi, lebih kurang sini, mana dalam 30 tu okey. Okay, so biar dulu, kita boleh go on dengan step yang seterusnya. Tapi jangan lupalah SV2220A tutup 2222. SV2220 ni kat sini lah, 22 ni. Okay, ni dengan ni kena tutup, close. Yang ini pun close. Okay, dah close. Yang ini pun dua-dua patutnya close lah. Dua-dua, oh sorry, betul lah ni yang dua ni. Sebab tadi dia bawa gas dari atas ke bawah, yang ni dari bawah ke atas. So kita dah close lah, kita isolatekan dia. PICA yang ni 2222. Okay, kita manual dan kosongkan. Okay, dia dah buat dah, manual dan kosongkan, sebab dia dah trigger shutdown sendiri ni. Okay, 9.5 2321A yang kat bahagian filter. Okay, 2321A out, closekan. 22A closekan juga. Dan kalau ada buka yang 2322B dengan 21B ni pun sila tutup lah. 9.6 2010 307 2010 307 kita kosongkan dia. Dan juga SDV ni pun kita tutup lah. Okay, kita nak tutup sistem dah. Next 9.7 29001 kat sini. 29001 dekat mana ya, 2010 sini. 29001 ni kita tutup sebab kita tak nak bagi gas masuk lah. Sorry, 10 pula, kosong. Okay, 2010 201. Okay, 2010 okay, 201 02 03 04 okay. 2010 301 2010 301 dengan 03 kan. 03 pun tutup. 0406 pun tutup kalau dibuka. 04 di sini, 06 di sini. Okey. So selesai bahagian gas drying system. Kita dah isolate semua. Okey. So tengok berlaku trip kat sinilah. Okey. Ada berlaku trip dah lah, tapi tak ada masalah. Okay, tadi saya tak tutup pun lagi bahagian sini. Ni adalah tu something yang trigger kat belakang ni, menyebabkan dia tertutup. Okay,
boleh je nak check apa yang trigger tu kat sini lah. Okay, tak ada masalah. Okay. Biasalah berlaku macam tu trick. Sebab dia dah nak isolate kan dah. Kalau ikutkan dia dah isolate yang ni dengan ada valve kat sini kan, kita dah tutup kan. So dia dah isolate sistem stage 1 punya lah. Cuma kita nak reducekan dia punya ni, set point ke apa-apa, kita reducekan dulu. So yang ini kita suruh, yang ini macam tadi juga, drain liquid ni kalau ada. Okay, kalau ada lah. So yang saya nampak adalah kita kena turunkan 20, sebab memang ada di sini. Kat belakang tadi tak ada. Okay, sampai 20. Kemudian 204 ni tutup. So tutup lah, dah sampai 20 kan. PV dia dah sampai 20. So kita tutup lah. Okay, 2005 kita tutup. Okay, dah tutup. Next, 10.4 kita mainkan kompresor ni. Dia dah capai nilai 7185 dan kita offkan dia. Kita offkan kompresor. Lepas tu kita pergi ke cooler tadi. Kita kan dah off, so kita tutupkan lah yang ni. Cakap pasal cooler, saya nak check balik saya punya bahagian cooler kat sini ni, heater ni. Suhu dia 96. So kat sini biar tunggu 30 lah, lebih kurang. So biar dulu. Okay, so kita sambung balik yang tadi. Okay, dah tutup kipas untuk cooler. So kita pergi ke PIC 2007 ni. Kita kena close, manual dan close. Okay, dah kosong pun. Lepas tu 8001 FOD 8001 8 kat depan lah. 001 dan 002 ditutup. Okay, dengan 9001 yang mana kita tutup tadi, ada dalam step yang kita tutup dryer tadi. Lepas tu PIC yang ni 2001 ni, sorry, 1011 1011 ada dekat 1011 PIC 1011 manual dan memang dah close lah. Okay, lepas tu 2004 001 tutup. Okay, habis bahagian apa, first stage kompresor. Sekarang bahagian membrane pula kita nak kacau. Kita nak tutupkan sistem dia. Okay, 2070 PICA ni. So apa yang kita kena buat adalah setkan manual dan tutup. Setkan manual dan kosongkan dia. Okay, setkan manual dan kosongkan dia. Tutup SDV2070A. Ni dengan ni dah tutup. Senang cerita, yang ni pun tutup je lah. Okay, yang ni dah tutup kan, dah shut down dah pun. So dah merah pun, dah stop dah pun. So tak ada masalah. Okay, 2070A tutup. 2073 kat CO2 ni dia suruh manual dan manual dan tutup. Okay, manual dan tutup. Selesai. Lepas tu yang 2074 ni, sebabkan trip high ni,
ataupun low di sini, saya tak pas low di sini, menyebabkan yang ni trip lah. Okey. So tadi dah trip lah yang ni sebenarnya. Next 2007 01 tutup, kosongkan. 2007 002 pun kita tutup. Okey. So saya nak recheck balik. Okey. Jadi bahagian membrane selesai. Kita dah tutup. So kalau tengok semua kira ni sajalah yang kita tak tutup lagi. So pergi dekat kawasan sini, kita masuk section 12. Isolate kan, maknanya kita tutup lah semua ni. Kita tutup. So close. Semua kita tutup. Okey. Section 12 point 1, point 2. Pastikan SDV di kawasan sini semua dah tutup. Pastikan sahaja. So ni tak tutup lagi. Close. Mana-mana SDV yang berada di sini tutup. Okay, shutdown valve. Ini pun dah tutup. Okay, pergi ke membrane pula. Pastikan mana-mana SDV ditutup juga. Lepas tu kat first stage compressor, mana-mana SDV yang dibuka pastikan dia tutup. Okay. Lepas tu gas drying pun sama. Mana-mana SDV macam ni boleh tutup. 2122 boleh tutup. Okay. Yang ni nanti kita akan tutup juga FOD ni. 2122, 2520. Mana 2520? Dah rasanya selesai dah ni bahagian sinilah. 2520 tutup. Okay, kipas ni dah boleh kot sebab dah tak ada gas yang lalu ni. Flow pun dah tak ada. Okay, tutup. 2420 pun boleh tutup. Okay, gas compression second stage pun mana-mana SDV yang buka sila tutup. So boleh tengok kat sini lah. 2012, 2014, 2015, 12, 14, 15. Lepas tu dekat bahagian air, water produce 4200, 4211, 4213, 4200 yang ni tak tutup lagi. 4211 sudah. 4213 sudah. Okey, semua dah tutup. Okey. So habis section 12, kita pergi section ke 13, depressurizekan. Kita depressurizekan semua tank. Untuk apa? Kalau untuk shutdown biasa sampai sini je kita berhenti. Maknanya kalau kita nak operate balik, nak start balik, kita start balik je. Tapi kalau ni untuk total shutdown ataupun untuk maintenance, macam nak cabut alat ni kan, so kita kena buat depressurize lah. Okay. So apa yang kita kena buat adalah pastikan semua FOD ditutup dan juga bukan sekat FOD lah, semua FOD dengan SDV ditutup. So tak ada masalah, semua dah selesai tutup pun. Kita dah buat semua kan tadi. Kat sini kita tutup lah yang mana tak tutup tadi. Okey, tutup. Mana-mana yang kita nampak FOD yang tidak ditutup, sila tutup lah. Okey, kita nak alihkan mana-mana gas tu yang ada ke blow down valve ke ataupun flare ke kan. Kita nak alihkan yang mana-mana sisa-sisa gas yang ada ni. Macam nak flush balik lah biar pipe tu kosong. Kat sini pun sudah.
bahagian sini sudah ke belum? Dah. Bolehlah kata semua tu sudah. Okey. Semua blowdown diminta untuk dibuka. So BDV lah, blowdown valve. Open. Mana-mana BDV yang awak jumpa? Okey. Ada lagi tak BDV yang saya tak nampak? Sini dah. Sini sudah. Sini pun sudah. So kalau kata nak nak maintainkan peralatan ni, dan kita kena buka lah ni. Okay. Kita nak depressurizekan kan, so kita kena buka lah FOD yang mana patut. Okay. So dia akan turun lah nampak. Dia akan turun. Okay, mana-mana yang ada tank. Okay, macam kat sini lah, macam tank ni kan. Tank ni pun kita kena buka blowdown valve lah. Kalau tengok kan dia makin turun lah, sebab kita ada buka blowdown valve di bahagian sini ke belakang ujung ni. Ni ni ada. Sama juga dengan yang belakang ni pun, BDV ni kita dah buka. So ni bahagian gas. So kat sini pun ada BDV, jadi kita buka bahagian BDV. Mana blowdown valve dia, kita carilah BDV, mana-mana yang BDV. Sini ada satu, sini pun ada satu. Okey. Lagi dekat sini ada ke? Sini ada. Lagi kita cari lagi. Mana blowdown valve yang ada lah. Sini tak ada. Kat bahagian air, air biasa tak ada lah, sebab sini bahagian sistem cecair kan, bukan gas. Okay. So saya rasa saya dah tak jumpa blowdown valve. Sekarang macam mana kita nak drain kan kita nak drain kan cecair pula. Kat sini biar tak apa, tak ada masalah, pressure dia tinggi pun. Kalau nak buang juga pressure pun boleh, kita buang kat sini. Kita buka flare ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang ni cerita saya nak pergi kepada ni lah, clearkan liquid kosong. Sorry, 100 lah. So kita buka drain valve lah sebenarnya. Drain punya valve, mana-mana drain, okay, supaya kita buangkan semua cecair yang ada kat dalam. Kita buang semua. Okay, tu satu tank. Kat sini ada ke tak? Kalau tak ada ni, kalau ada kita buang lah. Ni tengok value dia kosong je, so tak ada masalah. So kat mana lagi ada tank ni? Ni boleh buka je, tapi takut dia tak permissible lah, sebab ni low. Kalau nak, kita boleh allowkan dekat startup override 4213 4213 ni, baru dia bagi buka valve tadi lah. Okay. Dan buka ni lah. Okay, tak perlu, tak apa, tak ada masalah. Yang ini pun sama. Lagi kat mana lagi yang ada tank yang membawa cecair? So yang ini pun sama. Benda ni boleh dibuang, yang flow minyak di dalam ni boleh buang dengan cara buka valve ni.
Okey, kalau ada lah flow kat dalam, kalau tak ada tak payah pun tak apa. Okey. Kat belakang ni ada lagi ke cecair yang dekat tank-tank yang ataupun vessel-vessel yang sepatutnya? Macam ni ada 19. So trigger alarm, nanti dia tak boleh nak buka. Kalau nak buka juga kita boleh start override lah. 2004 ni baru boleh buka tank tadi lah. Tapi tak perlu pun tak apalah. Kalau perlu untuk alat tu di maintenance kan, then kita buat. So secara kasarnya, bila dah siap apa yang awak buat tadi tu, yang kita dah drain keluar apa semua tu, dan kita tutup balik lah. Okay. So freeze, dan selesailah proses shutdown untuk offshore processing facilities kita ni. Okay. Seperti biasa, saya akan printkan dia punya log ni untuk total. Okay. So yang ni start operation. So saya tukar start up jadi okay. Okay, satu lagi yang filter punya. So untuk student sila ambil yang filter punya lah. Okay. Okay, selesai. Lepas tu saya clearkan alarm dan screenshot yang menunjukkan nilai ni kosong. So saya letakkan screenshot saya di slide lah. Okay. Satu. Lagi satu adalah bahagian gas export tadi lah, ni kosong. Okay. Jadi selesailah kita punya proses shutdown untuk kita, untuk ni lah, untuk software simulation ni. So ni gambar yang dah kita shutdown tadi dengan ni. So itu saja daripada saya. Apa-apa soalan boleh tanya kepada pensyarah masing-masing. Boleh juga rujuk saya atau email saya sekiranya ada persoalan. So itu saja daripada saya. Itu saja penyampaian saya, presentation saya untuk shutdown ni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.